Suara anak muda, Angkatan Muda Keadilan Pusat dan Selangor dikatakan telah membuat satu laporan polis fitnah yang dibuat oleh ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin daripada parti PAS dan juga Bersatu, termasuklah Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah kenyataan, apakah yang dinyatakan ya oleh Angkatan Muda Keadilan Pusat dan Selangor ini? Ya, mari kita lihat video singkat ya, kenyataan mereka selepas membuat satu laporan polis terhadap Hamzah Zainuddin dan juga beberapa pimpinan ya daripada PAS dan Bersatu ini. Jadi sahabat semua, sebelum kita teruskan juga, jangan lupa untuk terus support Alright Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita dengar dan tonton sesi pencerahan laporan polis yang dibuat oleh AMK Pusat ini. Jadi ayo kita tonton video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi. Salam Malaysia Madani. Hari ini kami bersama-sama dengan AMK Selangor dan AMK Pusat bersama-sama untuk membuat satu laporan polis berkenaan hantaran pimpinan pembangkang yang telah membuat satu tomahan yang mengatakan bahawa kerajaan ini menyuruh titah addendum. Tapi yang sebenarnya perkara itu tidak berlaku. Jadi kami telah buat report polis ni beramai-ramai untuk kita menggesa pihak polis untuk menyiasat beberapa individu, antaranya Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Puan Saiful Wan Jan di bawah Seksyen 499 dan 500 Kanun Kesesaan bersama 124D Kanun Kesesaan 233 Akta Komunikasi. Jadi kami mohon kepada pihak polis untuk melakukan siasatan penuh kepada mereka ni kerana mereka telah menggugat keteraman awam dan menyebarkan kebencian terhadap kerajaan dan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siasat mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka membuat satu tomahan fitnah. Kita nak keteraman Malaysia kita dalam keadaan ekonomi sekarang ni sedang bertambah pulih dan keadaan baik. Kita tak nak mereka ni cuba menggugat keadaan Malaysia yang parah. Jadi saya mohon kepada pihak polis untuk mengambil tindakan. Alright, so itu dia kenyataan ya daripada suara anak muda AMK selepas ya satu laporan polis dibuat oleh mereka ini. Dan satu lagi suara anak muda yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua, apabila beliau membuat satu kenyataan yang menyatakan bahawa isu Najib jangan ikut rentak Perikatan Nasional, pastikan kerajaan perpaduan utuh. Itu antara satu lagi perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua. Jadi katanya keputusan Mahkamah Rayuan semalam terhadap rayuan semakan kehakiman bekas Perdana Menteri Najib Razak tidak seharusnya menggugat hubungan baik komponen dalam kerajaan perpaduan. Menurut Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Malaysia, Nabil Halimi, sebaliknya isu itu telah menunjukkan dengan jelas bahawa kerajaan Madani tidak campur tangan dan menghormati keputusan mahkamah yang dibuat berdasarkan fakta serta memastikan proses perundangan dijalankan dengan adil dan berintegriti. Sehubungan itu, beliau menyeru rakan komponen dalam kerajaan untuk tidak terlalu terikut ya dengan sentimen atau naratif yang dimainkan oleh pembangkang, terutamanya PAS dan Bersatu ini berhubung titah addendum terbabit. Katanya, saya menyuruh rakan-rakan dalam kerajaan Madani, khususnya dari Barisan Nasional, untuk tidak terpedaya dengan sentimen politik yang cuba dimainkan Perikatan Nasional. Perlu diingat bahawa beberapa pemimpin yang sebelum ini lantang menyuarakan isu NDP seperti Saifuddin dan Wan Ahmad Faizal kini mengambil pendekatan bertentangan. Perubahan pendirian ini menimbulkan persoalan tentang keikhlasan mereka dan apakah motif di sebalik katanya dalam kenyataan hari ini. Tegas mengambil lagi, kerjasama yang telah terjalin baik dalam kerajaan perpaduan sejak 2 tahun lalu perlu dipelihara demi kebajikan dan kemaslahatan rakyat. Kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dalam kerajaan Madani telah membuahkan hasil yang banyak, termasuk peningkatan pelaburan, inflasi yang terkawal dan pengiktirafan positif terhadap negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Jadi usaha bersama ini perlu diteruskan tanpa digugat oleh permainan sentimen atau taktik politik yang bertujuan untuk menggugat kestabilan kerajaan perpaduan katanya. Jadi itu antara kenyataannya daripada pemimpin muda ya daripada Parti Keadilan ini. Satu yang bernas, dan kalau kita fikirkan sahabat semua, apa yang beliau katakan itu adalah satu yang bagi saya sendiri juga perlu ya diberikan perhatian serius, khususnya parti-parti yang ada ya di dalam kerajaan perpaduan hari ini. Dan sebelum saya akhiri, menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat semua kata-kata daripada ataupun ulasan ya daripada pemerhati politik
yang ada di dalam negara kita. Jadi mereka penganalisis politik ini mengatakan bahwa PAS mahir cinta tiga segi, mahu menari bersama bersatu, dan UMNO itu antara kenyataan pedas, ulasan pedas daripada penganalisis politik. Jadi mari kita lihat kenyataan penuh beliau. Jadi tindakan PAS cuba untuk memulihkan hubungan dengan UMNO pada masa yang sama tetap berpaut dalam Perikatan Nasional Bersama Bersatu menunjukkan parti Islam itu begitu mahir bermain cinta tiga segi, kata penganalisis bebas. Menurut tindakan pemimpin dan ahli PAS yang turun ke jalanan bersama lebih 3.000 penyokong Najib Razak di Putrajaya Isnin lalu, Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri berkata, parti pimpinan Hadi Awang itu cuba menari dengan kedua-dua pasangan serentak. Ini tamak nih. Semua mau disapu habis. Jadi PAS nampaknya katanya mahir dalam tarian politik. Situasi ini seperti drama cinta tiga segi. Mahu kekal bersama bersatu dalam PN, tetapi juga cuba pulihkan hubungan dengan kekasih lamanya, yaitu UMNO. Jadi kisah PAS semakin menarik. Katanya mendakwa hubungan PAS dan Bersatu mula tegang apabila parti itu membuat gerakan sulit bersama UMNO. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan gerakan itu. UMNO dan PAS katanya yang berseteru sejak sekian lama mencatat sejarah politik tanah air apabila kerjasama melalui Muafakat Nasional selepas dua parti itu kalah pada PRU 2018. PAS kemudian membentuk PN Bersama Bersatu dan meninggalkan UMNO untuk menyertai serta Muafakat Nasional ketika krisis politik pada tahun 2020. Zaharuddin turut menjangkakan drama politik negara tidak akan berkesudahan dengan wataknya akan sentiasa berubah mengikut keadaan. Ini sama dengan pendedahan daripada Datuk Seri Muhammad Sabu ya. Jadi kesatuan politik terbentuk dan pecah dengan pantasnya dan plotnya sentiasa mengejutkan katanya. Isnin lalu pemimpin dan ahli PAS antara 3.000 yang menyertai himpunan di Putrajaya untuk mengikuti prosiding Mahkamah Rayuan berkait semakan kehakiman bagi membuktikan kewujudan tita addendum yang membenarkan Najib menjalani bakih tempoh penjara bawah tahanan rumah. Dan sebelum itu Setiausaha Agungnya juga Taqiyuddin Hasan dalam surat dalaman kepada parti membuat keseruan supaya ahlinya hadir menunjukkan solidariti yang bersama dengan bekas Perdana Menteri itu Najib Razak dalam berhubung tita addendum yang di Pertuan Agong. Antara pemimpin yang kelihatan pada ketika itu adalah Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Menteri Besar Kedah Sanusi, Naib Presiden PAS Samsuri Mokhtar Taqiyuddin yang turut menjadi peguam pemerhati bagi kes rayuan berkenaan. Bagaimanapun, Hadi dan Presiden Bersatu tidak kelihatan pada perhimpunan itu. Jadi ahli majlis kerja tertinggi UMNO pula Puan Zakasi menempelak dua parti itu sebagai bercelaru dan cuba memanipulasi isu tita addendum tahanan rumah Bosco. Dari Presiden Amanah Muhammad Sabu juga tidak menolak kemungkinan PAS akan membuang Bosco memandangkan fatwa parti itu sentiasa berubah-ubah. Muhammad Talib dikenal sebagai Datuk Seri Muhammad Sabu berkata beliau menjangkakan perkara itu berdasarkan pengalamannya yang pernah memegang jawatan dalam PAS selama 37 tahun termasuklah menjadi timbalan presiden sebelum keluar parti untuk membentuk Amanah. UMNO Gajah Luka masih cuba menarik. Zaharuddin berkata, UMNO yang ditubuhkan pada 1949 itu pernah dianggap sebagai parti terlalu besar untuk gagal, namun kini ibarat gajah yang luka. Beliau mendakwa keahlian parti Melayu itu semakin berkurangan, terutama yang selepas skandal 1MDB, namun masih cuba berpaut dengan PAS maupun menari sendirian. Pertarungan dalaman UMNO sendiri menjadi tontonan menarik. Ada yang mahu parti itu bertaubat dan membersihkan partinya, image-nya. Ada pula yang mahu masih berpegang pada cara lama. Perpecahan yang menjadikan UMNO semakin lemah, membuka ruang untuk parti lain mengambil tempat mereka katanya lagi. Ini satu ulasan yang menarik. Jadi adakah anda setuju sahabat semua dikatakan oleh penganalisis politik ini menyatakan bahwa PAS ini antara kepakaran mereka adalah bermain cinta tiga segi. Mana madu yang habis itu sepanjang akan dibuang, mungkinlah itu yang berlaku sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi sampai sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.